Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak berkongsi asas ya bagaimana kita nak present, contohnya PowerPoint ke, OneNote ke, ya, untuk kita ajar kepada student kita, dan student akan nampaklah wajah kita apabila kita present atau mengajar kan. Sebab bila kita mengajar secara online ni, kadang-kadang kita nak kelainan ya, kita nak pelajar tu nampak kita apabila kita present di dalam video ya. So apa yang saya nak tunjuk ni adalah bagaimana kita nak buat video yang kita mengajar dan diorang akan nampak wajah kita memberi penerangan. Okey, hari ni saya nak tunjuk contoh bagaimana kita nak buat. Okey, contohnya PowerPoint. Sebenarnya dalam PowerPoint ni ada kita boleh guna Camtasia recording kan, screen recording pun boleh nampak wajah kita juga yang dah memang built in dalam PowerPoint kan. Tapi hari ni saya nak tunjuk yang menggunakan OBS ya, sebab OBS ni ada beberapa yang kita rasa macam menarik jugalah bila kita guna OBS ni. Tapi yang hari ni saya nak tunjuk yang asas ya. Okey, sebelum tu bila kita nak install di laptop kita, pastikan kita ada OBS Studio ni punya simbol begini. So sebelum kita nak dapat macam ni yang dah terinstall ya dalam kita punya laptop ataupun dalam komputer kita, kita kena pergi ke website dulu untuk kita install ya, https ya. Okey, www.obsproject.com ya. Okey, so cikgu boleh pergi ke sini dan kita enter, dan cikgu akan dapat macam ni lah dia punya paparan ya. Okey, jadi saya dah install, jadi cikgu boleh ikut step yang saya nak bagi tahu ni. Cikgu akan klik ke Windows ya, dan dia akan muat turun lah. Okey, dan dia akan keluar di sini nanti dan cikgu install. So bila cikgu install, dia mungkin akan keluar auto configuration. So cikgu klik no saja dan teruskan install lah. So bila cikgu dah berjaya install ya, cikgu akan dapat simbol yang macam ni, OBS Studio. Okey, so bila dah install OBS Studio, kita klik dekat OBS Studio ni. Okey, so ini adalah apa namanya yang saya dah buat lah ya. Contohnya kita boleh masukkan background ya. Ini adalah background pada video kita. Okey, kalau kita nak nampakkan okey, jadi dah keluar dah ya. Okey, jadi ya inilah ya, saya nak tunjuk bagaimana ada muka kita dekat sini, dan juga belakang ni nanti ada kita present PowerPoint lah ya. Jadi ini sebab dekat OBS ni kita boleh create scene ya. Scene pertama mungkin kita tunjuk video kita sahaja. Okey, scene kedua kita akan kecilkan gambar kita di tepi ni, dan ada video ataupun apa-apa presentation kita dekat belakang ya. Okey, so saya akan remove dulu semua ni ya, untuk saya tunjukkan ya yang asas dahulu ya. Okey, okey, jadi bila cikgu buka OBS tu, dia akan keluar paparan macam ni lah ya. Okey, dan juga kita kena tengoklah kita punya komputer punya sistem ya, sama ada kita 64 bit ataupun ada bit, ada nilai bit yang lain lah. So kita boleh check dalam kita punya sistem komputer kita. Okey, jadi kita perlu check settings dulu. Okey, bila kita pasang ni kita kena ada settings dulu. Okey, so dekat general ni
pastikan semua ni dah jangan kacau, dan pastikan dia tick yang bawah ni ya, snap sources to horizontal and vertical center lah. Ni untuk setting dia lah ya. Okey, yang lain tak ada apa, so tak perlu tengok lah. Okey, untuk stream pun tak ada apa. Okey, untuk output, ni saya kita boleh tengok dekat video bitrate ni, dia antara 1000 ke 1500 kbps ni bagus lah kalau video kita tu dalam durasi 1 jam ya. Tapi kalau video kita panjang, mungkin kita boleh rendahkan lah kbps rate ni kan. Okey, dan recording format kita dalam bentuk MKV, so tu tak perlu tukar. Okey, audio ni tak ada apa yang perlu kita tukar ya, semua dah okey. Okey, so dekat video ni kita nak tukar kepada yang ni ya, 1920 dengan 1080 ni adalah untuk resolusi full HD lah ya. Okay, untuk aspect ratio 16:9 ni, so ni yang bagus lah. Okey, so tak ada apa dekat situ. Dekat advance pun tak ada apa ya yang perlu kita tukar. Okey, okey, dekat common FPS values ni kalau boleh tak apalah, kekalkan dalam 30 ya. Dan advance ya. Okey, recording ni kita mesti automatically remarks to MP4 ya. So dia akan tukar video kita tu kepada bentuk MP4 lah. So itu sajalah yang perlu kita tengok ya. Okey, jadi dia akan dapat paparan macam ni. Okey, apa yang perlu kita buat yang pertama adalah kita kena create kat sini ya, kawasan sini ini ada tambah. So kita create scene dulu. Okey, scene ni memang dah ada, wajib kena ada satu scene kat sini. So kita nak tambah scene, kita tambah scene 2 macam tu kan, kita boleh tambah lepas tu. Okey, dekat scene pertama ni, okey, pertama kita perlu pergi ke sebelah kanan pula. Kita perlu display capture dahulu ya. Okey, so create new display capture ni maksud dia akan display, dia akan capture apa-apa yang ada di display tu. Make source visible ya, apa-apa yang kita display kat komputer tu. So kita klik OK, dan capture cursor pun dah tick, kita klik OK. Okey, lepas tu apa kita perlu buat adalah kita perlu masukkan wajah kita ya, iaitu video capture device. So kita klik situ, create new. Okey, so dia akan detect lah muka kita ya. Okey, sekarang dia dah dapat detect. Sebab sini dia guna device, kita tengoklah kamera apa yang kita guna ya. So sekarang ni saya guna kamera yang ada dalam saya punya laptop ni, iaitu USB VGA UVC webcam ni ya. Okey, so kita klik OK. So kita boleh sebenarnya ubahlah apa-apa kedudukan mana kita nak letak kan. Okey, jadi dekat sini, okey, kita boleh, bila dia bertanda merah ni, maksudnya kita boleh edit lah, kita nak besarkan ke, nak kecilkan kan. Kalau dia bertanda biru ni tak boleh edit, kena ada tanda merah tu. Okey, so lepas tu, okey, contoh, okey, lepas kita dah letak video capture device ni, okey, mungkin kita nak letak teks ya. Okey, katakan kita nak letak teks. Okey, kita klik OK dan kita type teks lah, mungkin nama channel kita ke. So kita tekan situ. Okey, Cikgu Intan. Okey, so kita dah type dekat situ. So sini kita boleh select font.
apa font yang kita nak lah ya. So kita pilih je apa font yang kita nak. So kita klik OK. Okay, so kita dah ada apa, channel punya nama kita tu. Okay, mungkin kita nak letak di situ kan. Okay, ni mungkin kita nak letak atas ke kan. Jadi kita dah letak kita punya subscribe channel dekat sini. Okay, lepas tu dekat teks kita ni, okay, kita klik kanan. Okay, kita nak bagi dia bergerak-gerak kan, kita punya nama tu. Kita klik dekat filters. Okay, ni kita naik atas sikit Okey, kalau dia besar sangat cikgu drag dia kecilkan dan cikgu naikkan ke atas sampai dia keluar ini. Okey. Dan cikgu tekan perkataan scroll, okey. Dan klik OK, dan cikgu nak tengok dia bergerak tu selaju mana Okey, contoh katakan saya letak 31 cikgu tengok dulu. Okey, tengok 31 sebab dia horizontal. Okey, nampak tak dia bergerak tu? Okey. Kalau cikgu nak dia laju, okey. Katakan 39. Okey, so kita close. So dia akan bergerak macam itulah ya. So tengok macam mana saiz yang cikgu nak lah ya. Okey, so dia akan bergerak lah ya. Okay, katakan cikgu nak edit, cikgu tekan double click dekat teks ni ya. Mungkin cikgu nak dia ada space sikit ke, macam tu kan. Mungkin cikgu nak tukar perkataan ya, subscribe my channel. Okey. Okey, so okey, katakan cikgu nak tukar lagi lah ya. Dan mungkin cikgu nak select color pun boleh. Katakan nak tukar warna pink katakan. So klik OK. So kita set OK situlah. So dia akan bergerak lah ya. Kalau cikgu nak kecilkan, kecil macam tu sajalah ya. So dia akan bergerak lah ya. Okey, so kalau cikgu nak laju, macam mana nak bagi dia bergerak, klik balik kanan, pergi filters ya, dan cikgu boleh ubah lah ya. Okey, horizontal dengan vertical, sebab kita punya tu dalam bentuk melintang. So kita buat horizontal dah, dan kita tekan perkataan loop ni ya, sebab loop ni dia akan membuatkan berterusan. Kalau tak tick loop ni, dia mungkin terstop ya. Okey, so dia bergerak macam tu lah ya. Kalau cikgu nak kecilkan, just kecilkan macam tu sajalah. So dia akan bergerak lah ya, contohnya lah ya. Dan mungkin cikgu lebih kreatif lagi kan. Jadi ikut pada cikgu punya cara lah ya. Kreativiti ni saya nak tunjuk yang asas sahaja kan. Okey, so bila dah letak semua ni, okey, kita pergi ke, okey, katakan cikgu ada apa-apa image nak letak sini ya. Mungkin cikgu nak letak, katalah cikgu nak letak image pun boleh. Contohnya cikgu nak letak lambang sekolah pun boleh. Okey, browse kat sini image, dan cikgu boleh carilah image apa yang cikgu nak lah ya. Apa-apa image yang cikgu nak kan. Contohnya cikgu nak image sekolah ke, boleh je ya. So kita klik OK, dia dekat tepi tu kan. So macam-macam lah yang kita boleh buat ya.
Okey, so lepas kita dah setting ni, saya nak tunjuk kat cikgu dulu macam mana kita nak buang hijau dekat belakang ni. Okey, kita klik kanan. Okey, kita klik ya, gambar ni mesti ada warna merah. Okey, kita klik kanan dan kita klik filters. Okey, sebenarnya dia ada dua simbol tambah, satu dekat atas, satu dekat bawah, tapi kita tak nampak dekat bawah tu kan. Kita kecilkan ni dan kita naikkan atas, so kita nampak yang ni kita nak ya, effect filters tu. So kita klik tambah dan kita klik chroma key, klik OK dan kita dah dapatlah hilangkan warna hijau tu. Tapi kalau cikgu masih lagi nampak ada warna hijau-hijau tepi ni, kita boleh adjust sebenarnya. Tapi kita nak hilangkan hijau tu, muka kita pula hilang kan. So yang penting muka kita kena nampak. So katakan cikgu dah adjust still lagi nampak hijau tu. So ini kadang-kadang adalah kesan pada lighting dan sebagainya. Okey, jadi apa cikgu buat adalah kita klik tambah lagi dan kita apply crop. So kita klik OK. So dekat crop ni kita tengok belah ini belah kiri kita, ni belah kanan. So kita nak crop kanan, kita nak buang hijau-hijau ni. So kita klik, kita ambil nilai 200 tu, kita tengok nampak dia dah bergerak sangat ke sana pula. So kita ubah 100 pula, kita tengok apa jadi. Itu 100 ya. Okey, kalau kita ubah kepada 50, okey, kita tengok. So cikgu adjust lah ikut pada kesesuaian ya. 150 tu dah ke sana sangat kan. Jadi kita ikut kepada kesesuaian ya. Belah kanan pun ada sikit, kiri pun ada sikit, so kita buat 50-50. So dia dah seimbang kan sikit lah. Ok, so kita close. So kita nampak semata-mata kita punya muka sahaja. Katalah cikgu nak bagi cantik, nak adakan dalam TV ke, frame ke, boleh ya. Kita boleh cari contoh ni, macam saya dah cari sini, type frame image PNG. Katalah kita nak frame kan, ataupun cikgu nak ada perkataan apa-apalah TV frame ke kan, tak kisahlah ya, cikgu nak macam mana, kalau nak bercakap dalam TV ke, so kita ambil yang PNG lah. So kita boleh save image as ya, kita boleh, so kita boleh pilih lah TV mana yang kita nak ya. Okey, yang okey, kita boleh tambah image frame TV ke, frame gambar ke, untuk bagi nampak cantik ya. Image 2, tadi image pertama yang ini, kita pergi image 2 dan kita browse. Okey, contoh kita nak ambil image yang kita tengok okey, kalau kita nampak macam ni tak elok lah kan. So kita browse lagi, kita ambil yang sesuai ya. Okey, contoh katalah saya guna frame ni ya, supaya dalam dia tu dah tak ada background. So kita klik OK. Jadi kita boleh letak frame kita ya, macam tu. So nampaklah macam seolah-olah kita bercakap di dalam frame ya. Okey, so nampak cantik sikit lah kan. Okey, jadi bila kita dah dapat ni gambar kita semua, kita dah adjust. Okey, kalau cikgu nampak besar sangat, pastikan dia warna merah ya, baru kita boleh edit dia. Dia kena warna merah. Okey, so lepas tu okey, kita yang penting sini kita nak tayang PowerPoint kita. Jadi kita kena adjust dekat PowerPoint kita dulu. Okey, ini adalah PowerPoint, contoh PowerPoint daripada kawan-kawan yang saya ambil di Telegram. Okey, kita kena set up dekat sini dulu PowerPoint ni. Kita pergi ke slideshow, set up slideshow. Okey, kita buat ni ya, browse by an individual window. Okey, so kita klik OK.
dan kita terus tekan slideshow. Okey, jadi dekat dengan kita punya OBS, kita kena tambah lagi satu, iaitu window capture ya. Apa kita window capture ni, maksudnya kita nak capture apa yang kita nak masuk dalam kita punya OBS kita. So kita klik OK, ni dia ya, sudah masuk. Kita klik OK. Okey, so sekarang ni nampak tak gambar ni dah tutup muka saya. Jadi sebab window capture ni dia berlapis-lapis, dia dekat atas sekarang. Jadi kita nak image 2 pun dekat atas. Image 2 dekat atas. Image 1 pun dekat atas. Teks pun dekat atas window capture supaya teks tu atas window, kalau tidak nanti dia tutup. Okey, video kita pun mesti atas. Nampak tak urutan dia baru naik ya? Macam tu. Jadi bolehlah nampak muka kita ni ya. Okey, so katalah cikgu nak adjust apa-apa lagi. Okey, so ini tengok ya, kalau kita besarkan contoh ya, saya letakkan kat sini sikit. Okey, so kalau kita besarkan pun nampak dia tak tutup lah tulisan tu, kan? Dan kita boleh adjust lah muka kita ni dekat atas kan. Kita kecilkan frame kita ni. Okey, kita besarkan gambar sikit macam tu ya, supaya bila kita explain tu tak nampak kita tutup Okey. Ya, nanti cikgu adjust lah yang mana sesuai kan. Okey, contoh kalau nak buat dekat sini pun boleh ya. Kita punya, cuma jangan dia menutup. Okey, nampak tak sekarang ni frame ni di atas teks. Jadi kita boleh letak teks tu di atas frame. Kita ubahlah macam tu pun boleh ya. Dan gambar kita di sini. Okey, so kita boleh still juga nampak muka kita dan perkataan tu pun ada kan. Okey, jadi bila kita klik kat sini memang tak bergerak lah slide tu, sini tak boleh tekan. That's why kita tekan dekat PowerPoint kita dekat bawah ni ya, dan kita klik dia besar kan, kita buat restore down. Okey, so bila kita restore down ni, so ni dah jadi kecil kan. Jadi kita besarkan ya semula. Okey, dan kita boleh, bila kita buat macam ni, kita bolehlah letak gambar kita. Okey, pastikan merah dulu. Okey, bolehlah kita letak gambar kita dekat sini supaya kita boleh explain kan. Okey, kita boleh explain lah gambar kita ni ya. Okey, so bila kita terangkan ya di sini, so bila kita klik ya di sini, dia akan berubah lah, terangkan di sini ya. Okey, so inilah ya kita punya explanation. Kita tak boleh klik kat sini, tapi kita boleh klik kat PowerPoint kita ni. Dan jangan risau ya, dia bila kita record, kita tak akan record lah yang kita punya apa, yang inilah yang saya gerakkan ni. Ni hanya untuk kita klik, sebab kita tak boleh klik kat sini untuk bergerak. Kita nak terang, kita nak explain, kita tengok pada slide kita yang ini, so kita tahu apa yang berlaku ya. Boleh ya. Okey, so kita boleh klik kat sini. Okey, contoh ya. Okey, kita start recording. Okey, katalah saya tunjuk contoh ya. Okey, kita letak kat sini. Okey, kalau kita dah kita dah puas ya dengan adjustment ini. Okey, bila kita dah okey dengan adjustment ini,
Okey, so kalau kita dah puas ya, okey. Katalah kita nak baca kan, macam mana saya nak terangkan ni. Jadi kita klik balik PowerPoint kita ni, letakkan di tepi ni. Okey, kita letakkan kat tepi ni. Dan kita terangkan dekat sini lah. So dia akan auto dekat recording kita tu. Okey, kita start recording ya. Okey, saya start recording. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak tunjukkan nota ya, nak mengajar tentang tenaga nuklear. Okey, so untuk slide seterusnya. Okey, apa itu tenaga nuklear? Tenaga nuklear adalah jenis tenaga yang terhasil dari tindak balas atom atau nukleusnya, dan tenaga nuklear ini dibebaskan melalui tindak balas nuklear melalui pembelahan nukleus kan. Okey, next. Ini adalah loji-loji nuklear yang ada di seluruh dunia. Okey, ini adalah kebaikan sumber-sumber tenaga ini, dan juga ya kebaikannya banyak ya, untuk menggantikan bahan api fosil, penggunaan yang meluas dalam perindustrian, perubatan dan sebagainya. Juga dikurang mencemarkan udara, boleh menjana tenaga elektrik dalam jumlah yang banyak, dan sumber tenaga selama beberapa tahun. Okey, next. Okey, lepas tu keburukan dia, pembuangan sisa radioaktif tidak sempurna menyebabkan pencemaran alam sekitar, pendedahan sinaran radioaktif, sinaran yang boleh menyebabkan kanser dan leukemia, sisa radioaktif ya yang boleh mencemarkan dan mengambil yang sangat lama ya untuk stabil dan sangat berbahaya. Okey, next. Ni dia penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelaburan nukleus, dan juga pembelahan nukleus ni iaitu proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang jadi kita boleh terangkan lah ya. So bila kita dah habis terangkan, kita just stop recording. Okey, kita stop recording dan kita boleh tengok hasilnya ya. Okey, cikgu-cikgu boleh tengok hasilnya di macam saya tadi selalunya kita akan simpan automatic dalam videos. Okey, so kita tengoklah videos kita. Jadi ni dia video kita tu. Jadi kita boleh tengoklah video kita ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak tunjukkan nota ya, nak mengajar tentang tenaga nuklear. Okey, so untuk slide seterusnya. Okey, apa itu tenaga nuklear? Tenaga nuklear adalah jenis tenaga yang terhasil dari tindak balas atom atau nukleusnya, dan tenaga nuklear ini dibebaskan melalui tindak balas nuklear melalui pembelahan nukleus kan. Okey, next. Ini adalah loji-loji nuklear yang ada di seluruh dunia. Okey, ini adalah kebaikan sumber-sumber tenaga ini, dan juga ya kebaikannya banyak ya untuk menggantikan bahan api fosil, penggunaan yang meluas dalam perindustrian, perubatan dan sebagainya. Juga dikurang mencemarkan udara, boleh menjana tenaga elektrik dalam jumlah yang banyak, dan sumber tenaga selama beberapa tahun. Okey, next. Okey, lepas tu keburukan dia, pembuangan sisa radioaktif tidak sempurna menyebabkan pencemaran alam sekitar, pendedahan sinaran radioaktif, sinaran yang boleh menyebabkan kanser dan leukemia, sisa radioaktif ya yang boleh mencemarkan dan mengambil yang sangat lama ya untuk stabil dan sangat berbahaya. Okey, next. Ni dia penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelaburan nukleus, dan juga pembelahan nukleus ni iaitu proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang nanti kita boleh terangkan lah ya. So bila kita dah habis terangkan kita. Okey, jadi itulah tadi ya video rakaman tadi tu. So kira apa yang kita tunjuk PowerPoint dekat tepi ni tadi memang tak ada kan. Jadi kita tekanlah stop recording tu.
So kita dah habislah satu rakaman kita ya. So senang saja, dan dia akan auto save dalam bentuk MP4. Okey, so bolehlah kita cuba buat ya.